Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syahirah binti Zulkifli bersama rakan-rakan saya iaitu Nur Atirah Syuhada, Farah Sofia, Syasha Nabila dan Nur Shazlia merupakan pelajar semester 2 dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada hari ini kami akan berkongsi beberapa teknik-teknik membaca. Antara teknik-teknik yang akan kami kongsikan ialah teknik bertanya kepada penulis, teknik preview teks, teknik berfikir suara, teknik dialog dan teknik membaca dengan panduan guru. Teknik yang pertama ialah teknik bertanya kepada penulis. Teknik ini diperkenalkan oleh Beck and McCune dalam Tierney and Readings. Atas dasar, pelajar bukanlah pengumpul maklumat daripada teks yang dibaca secara pasif. Mereka dilihat berinteraksi secara aktif dengan teks yang membawa pengalaman sedia ada kepada teks. Pelajar berkembang melalui teks dengan menyatukan pengetahuan sedia ada berkaitan bahasa dan makna perkataan, struktur teks dengan maklumat umum yang mereka ada berkaitan teks yang dibaca. Untuk membolehkan pelajar menghayati apa yang dibaca, teknik bertanya kepada penulis mengemukakan 3 kerangka penting yang perlu dilalui pelajar, iaitu yang pertama, perbincangan secara kolaboratif. Kedua, tanggapan strategi yang digunakan oleh pembaca yang lebih matang untuk menghayati sesuatu teks. Dan yang terakhir iaitu mengemukakan cara yang lebih aktif untuk mencari makna. Teknik ini disasarkan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai pencapaian yang tinggi. Pelaksanaan prosedur bagi teknik ini melibatkan 3 iaitu perancangan, perbincangan dan pelaksanaan. Yang pertama ialah perancangan. Perancangan guru melibatkan 3 perkara penting iaitu yang pertama, mengenal pasti pemahaman utama dan masalah yang berlaku. Kedua, segmental teks dan yang ketiga, membina pertanyaan. Kedua, perbincangan. Perbincangan ini bertujuan untuk membantu pelajar membina pemahaman idea yang mereka temui dalam teks. Sesi perbincangan dilaksanakan menggunakan kombinasi peranan pelajar dan peranan guru. Dan yang terakhir ialah pelaksanaan. Kelas disusun dalam reka bentuk ladang kuda bagi menjalankan teknik bertanya kepada penulis. Pelajar diberi penerangan bahawa teks itu tidak sempurna kerana ditulis oleh manusia yang tidak dapat lari dari kesilapan. Kemungkinan ada bahagian teks sukar difahami akibat dari kelemahan penulis tetapi bukan kelemahan pembaca. Pelajar akan berasa selesa untuk meneruskan pembacaan apabila berhadapan dengan bahagian yang mereka tidak fahami. Baiklah, seterusnya ialah teknik preview text. Menurut Tierney menyatakan teknik preview text dirangka khas untuk membantu para pembaca membina pengetahuan latar berkenaan sesuatu topik sebelum memulakan uraian atau membincangkan apa yang mereka ketahui berkaitan teks setelah membacanya secara sepintas lalu dan secara imbasan. Dan terakhir, pelajar membaca teks sepenuhnya. Begitulah proses ini sehingga pelajar dapat memahami konsep membaca dengan betul. Antara kelebihan teknik preview text ini ialah pengetahuan lampau dalam diri pembaca ini mampu membantu mereka untuk melalui proses membaca dengan mudah. Selain itu, dapat melatih pelajar lebih bermotivasi untuk membaca kerana bahan yang dibaca adalah sesuatu yang pembaca biasa dengannya. Selain itu, kelebihan lain teknik preview text ini ialah pembaca lebih berkeupayaan memahami keseluruhan teks dengan lebih mudah dan mempunyai cara pemikiran dan pendapat yang tersendiri dalam memahami isi kandungan teks yang dibaca. Dan yang terakhir, pengetahuan atau pengalaman sedia dan pada masa yang sama dengan bimbingan daripada guru menyebabkan para pelajar dapat melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teknik dialog. Teknik dialog ini juga dikenali sebagai Dialog Thinking Reading Lesson iaitu DTRL yang telah dibangunkan pada tahun 1991 oleh Michel Comores. Teknik dialog ini bertujuan untuk menggalakkan dan meningkatkan para pelajar menggunakan gaya pemikiran yang kreatif dan kritis dalam memberi tindak balas yang betul dan munasabah.
Melalui teknik dialog ini juga, para pelajar dapat membuat keputusan yang tepat dan bernas berdasarkan dengan bahan bacaan yang dipelajari, serta secara tidak langsung mereka dapat memahami sesuatu bahan penceritaan dan bacaan dengan lebih mendalam dan spesifik. Teknik dialog ini dibahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama yang dikenali sebagai fasa bacaan dan fasa kedua yang dikenali sebagai fasa perbincangan. Baiklah, fasa bacaan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam teknik dialog ini. Hal ini kerana cerita adalah untuk dibaca dan dibincangkan. Para guru mestilah memastikan dalam memilih cerita yang mampu untuk memandu para pelajar agar mereka dapat berbincang mengenai sesuatu persoalan atau isu-isu dengan pelbagai perspektif para pelajar. Para pelajar juga dapat memahami dengan lebih mendalam sesuatu penceritaan yang dibawa oleh guru tersebut. Seterusnya, fasa yang kedua iaitu fasa perbincangan. Fasa perbincangan ini adalah di mana para pelajar akan melakukan perbincangan sesama mereka dalam menilai sesuatu persoalan agar mereka dapat mengemukakan idea-idea yang relevan dan bertepatan dengan topik yang akan dibincangkan. Perkara ini secara tidak langsung dapat membuka minda para pelajar agar mereka dapat memahami sesuatu penceritaan sesebuah teks dan dapat mencipta sesuatu dialog yang efektif dan relevan berdasarkan topik perbincangan. Para pelajar juga dapat menggunakan dan dapat mengaplikasikan perbendaharaan kata dalam menghasilkan sesuatu dialog yang mudah difahami, iaitu berasaskan gaya pemikiran yang munasabah. Melalui teknik ini juga, pelajar akan lebih peka terhadap bahan bacaan dan mencari pelbagai alternatif untuk menghasilkan idea-idea yang tepat agar mereka dapat berkongsi dengan rakan-rakan kelas yang lain. Melalui teknik dialog ini juga, terdapat pelbagai kelebihan, iaitu dapat menggalakkan para pelajar untuk menghasilkan idea-idea yang spesifik dan jelas berdasarkan sesebuah topik. Malah para pelajar juga dapat menilai penerimaan dan kerelevan tafsiran alternatif dari bahan bacaan yang dibaca yang bersaing antara satu sama lain. Teknik membaca dengan panduan guru. Kaedah membaca ini memerlukan guru untuk memberi panduan atau mengarahkan pelajar melakukan pembacaan secara senyap terhadap sesuatu bahan dan bertanya soalan atau membantu mereka untuk membina soalan-soalan ketika mereka membaca bahagian bahan bacaan yang telah ditetapkan. Sekali-sekala, guru akan membantu pelajar untuk membuat telahan terhadap bahagian yang telah dibaca. Pada akhir setiap bahagian atau perenggan, pelajar akan berhenti dan berbincang dengan guru tentang jawapan atau telahan serta membincangkan isi penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Pada setiap kali berhenti membaca, guru akan membenarkan dan menggalakkan pelajar untuk bertindak balas terhadap bahan bacaan dan pendapat yang dikemukakan oleh rakan mereka. Membaca dengan panduan guru ini digunakan apabila pelajar memerlukan sokongan dalam membina makna daripada bahan, sama ada kerana tahap kesukaran bahan ataupun kemampuan pelajar yang rendah. Kaedah ini membolehkan guru untuk menyesuaikan sokongan yang diberikan berdasarkan kemampuan pelajar. Oleh hal yang demikian, kaedah ini amat berguna bagi mendidik pelajar dalam membaca. Guru dapat memberikan sokongan atau bantuan pada peringkat awal bacaan dan dapat mengurangkan sokongan tersebut sedikit demi sedikit bagi membenarkan pelajar untuk menguasai kemahiran tersebut secara bersendirian. Dalam proses ini, guru boleh mengawal peringkat sokongan menerusi jenis soalan yang diberikan sebelum atau selepas membaca, jumlah bahan yang pelajar perlu baca dan jenis perbincangan semasa membaca. Apabila lebih sokongan yang diberikan,
Guru perlu memberi tanggungjawab yang lebih besar kepada pelajar, iaitu mereka dapat menjalankan atau menentukan arah perbincangan dengan rakan perbincangan mereka. Sepanjang sesi membaca dengan panduan guru, peranan soalan perlu diambil perhatian utama. Hal ini dikatakan demikian kerana jika guru sekadar bertanya apa yang pelajar baca, tidak akan membantu mereka membina makna daripada bahan yang dibaca. Soalan-soalan yang dikemukakan perlulah berdasarkan kriteria tertentu, iaitu soalan yang dikemukakan sebelum membaca perlu membantu pelajar mengenal pasti idea utama dalam teks. Akhir sekali ialah teknik berfikir suara atau dalam bahasa Inggerisnya ialah think aloud, melibatkan pelajar membincangkan apa yang berlaku di minda mereka ketika mereka membaca sesuatu bahagian sesebuah teks, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka ketika membaca dan dalam masa yang sama mewujudkan kemahiran berfikir secara kritikal. Proses ini mendedahkan strategi yang pelajar gunakan ketika mereka membaca. Teknik ini telah dicipta oleh Wade dalam Gunning 1998 untuk menilai kebolehan pelajar untuk meramal, membaca dengan fleksibel serta menghubungkaitkan maklumat yang terkandung dalam teks dengan pengetahuan sedia ada. Pelaksanaan pengajaran membaca mengikut teknik berfikir suara ini perlu dilaksanakan secara formal dan tidak formal. Pelaksanaan pengajaran membaca secara formal adalah di mana guru menetapkan panjang teks yang akan dibaca oleh para pelajar antara 100 ke 200 patah perkataan, lalu membuat persediaan dengan menanda bahagian-bahagian dalam teks yang akan menjadi tempat di mana soalan-soalan yang memerlukan pelajar membincangkan proses minda mereka ketika membaca dikemukakan. Seterusnya, guru bertanyakan soalan yang mendedahkan proses minda pelajar ketika membaca berdasarkan 3 fasa, iaitu sebelum membaca, semasa membaca dan selepas membaca. Pelaksanaan pengajaran membaca secara tidak formal pula adalah di mana guru tidak menetapkan panjang teks dan tidak perlu menanda bahagian tertentu dalam teks untuk dijadikan soalan. Guru hanya perlu bertanya kepada para pelajar semasa perbincangan berkaitan sebahagian kecil daripada teks yang dibaca dengan soalan-soalan secara umum sahaja. Secara kesimpulannya, perkaitan antara makna yang terdapat dalam minda seseorang pembaca dengan makna yang terdapat dalam teks yang dibaca sangat penting bagi memperoleh manfaat sepenuhnya dari bahan yang dibaca. Oleh itu, teknik yang sesuai mestilah digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pengajaran membaca seperti teknik berfikir bersuara dan lain-lain. Teknik berfikir suara dalam pengajaran membaca dapat meningkatkan daya pemikiran kritikal dalam kalangan pelajar melalui keupayaan boleh meramal apa yang sedang dibaca dan menghubungkaitkan maklumat yang terkandung dalam teks dengan pengetahuan sedia ada. Melalui teknik ini juga dapat meningkatkan kesedaran kepada pelajar tentang kemampuan membaca mereka melalui keupayaan mereka menceritakan proses yang berlaku dalam minda mereka ketika membaca. Pemilihan bahan bantu mengajar pula perlu sesuai dengan peredaran masa dan zaman serta perkembangan bidang pendidikan pada abad ke-21 agar dapat mewujudkan pembelajaran dalam bilik darjah yang lebih berkesan. Sekian. Terima kasih.